Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini aku nak share mengenai kebaikan dan juga keburukan apabila anda memasuki IPTA ataupun STPM. Ini saya nak tujukan kepada batch 03 lah. Semasa kita Form 5, kita didapat pelbagai simpulan yang mengatakan bahawa ni STPM kalau kita masuk, cara pembelajaran dia agak sama dengan sekolah menengah. Manakala IPTA ni cara pembelajaran dia agak berlain sikit lah. Dengan cara kita submit assignment kita menggunakan laptop dan juga di-convert di PDF semua tu lah. Tetapi itu tak penting sangat lah. Yang penting kita kena tahu dia punya kebaikan dan juga keburukan. Keburukan dari segi macam mana? Okey, saya terangkan 3 benda yang wajib anda tahu. Okey, perkara yang pertama saya nak kupaskan mengenai PDPR. Alright, kita pergi PDPR IPTA. Okey, buat masa sekarang ni kita dah didedahkan dan juga diberitahu oleh KPT kita iaitu Datuk Nur Aini mengatakan bahawa kita kena belajar secara online daripada awal penularan COVID ni sehingga sekarang. So, belajar online ni ada kebaikan dan keburukan juga ke? Yes, memang ada. Sebab belajar online ni tak semestinya benda tu semudah ABC. First kali kita pergi pada kebaikan lah. First sekali adalah jimat masa. Jimat masa ni bermaksud kita tak perlu pergi ke tempat kuliah kita ataupun kita tak perlu pergi kelas secara tergesa-gesa ke ataupun untuk membazirkan masa kita pergi ke kelas untuk mempersiapkan diri semua tu kan. Kalau kita belajar online ni takat gosok-gosok gigi, basuh-basuh muka, settle, buka laptop, online seperti biasa. Yang kedua adalah kita boleh jimat kita punya kos perbelanjaan ataupun kos duit kita sendirilah. Okey, sebagai contoh, kalau IPTA ni kebanyakannya student-student ni sewa rumah. So kalau sewa rumah ni kita boleh jimatkan dari segi macam mana. Kalau ada yang penyewa baik hati dan suruh kita bayar bulanan tu secara separuh harga ke macam mana ke, ikut keprihatinan penyewa. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, kita boleh jimat duit minyak kereta ataupun duit minyak motor untuk pergi ke kuliah kita, IPTA kita tu kan. Okay. Yang ketiga sekali adalah kita boleh jimat kita punya kos makanan lah. Tak perlu beli luar semua, just makan kat rumah je. So, masak apa yang ada dalam rumah, settle. Okay, yang ketiga adalah kita boleh rehat-rehat lah. Rehat ni kita punya tenaga tu tak spend terlalu banyak lah. Macam kita punya pergerakan yang gerak ke sana ke sini, ke sana ke sini kan. So kalau duduk rumah ni just buka laptop, tutup laptop, buka laptop, tutup laptop. Just penat tangan ni lah untuk buka laptop, tutup laptop. Alright, habis je kebaikan, kita pergi pada keburukan PDPR IPTA. Okey, yang pertama sekali kena ingatlah tak semua student mempunyai data internet mencukupi ataupun line yang kuat lah. Misal katanya kan, tak semua student datang daripada keluarga yang senang. Ada yang duduk dekat kawasan kampung, kawasan pedalaman. So line nya agak terjejas lah untuk kita nak belajar kan. So bila line dah terjejas, kita nak attend kita punya kelas tu kemungkinan lambat dan menyebabkan kita punya attendance tu dikira tidak adil lah. Itu saya punya pulih lah. Lewat daripada selepas je 15 minit dikira tidak adil, walaupun kita dah masuk kelas tu after 15 minit. Ok, lupa pula saya nak bagi tahu, tak semestinya line student tu bermasalah. Kadang-kadang pun line lecturer pun masalah. Tengah-tengah duk belajar tu kan, line lecturer tu akan sangkut-sangkut secara jiwa. Kadang kita tengok line kita okey je, kita punya kuota line tu pun still elok lagi, still full bar lagi kan. So kita tengok macam line siapa kan, tengok line lecturer. So bila kita nak tanyakan soalan, kita nak minta pendapat pada lecturer semua tu kan, jadi macam gangguan lah. Bila jadi gangguan macam tu, kita dah masuk yang kedua, iaitu suka untuk kita faham. Bila kita suka untuk faham, automatik kita dah suka untuk beri tempuan. Yang tu dah masuk yang ketiga, di mana suka beri tempuan ni macam dah line sangkut-sangkut semua kan. Macam
kita pun dah rasa fed up kan, macam mampus lah, malas nak belajar lah kan. Nanti aku tanya lah member macam tu. Kita akan ada rasa sifat tangguh tu lah. Bila ada dah sifat tangguh tu, kita dah masuk yang keempat. Automatik kita jadi macam blur terus. Macam apa aku belajar tadi ya? Macam nak tanya apa ya? Macam mana kita nak tujukan soalan pada kawan yang faham tu kan. Kadang dia juga tahu macam ada satu kelas tak faham. So jadi macam lagi suka untuk kita tanya kan. Okey, kita tengok pada PDPR SDPM, iaitu diorang belajar secara face to face. Memandangkan saya ni pelajar IPTA, saya pun ada juga kawan yang masuki SDPM, dan saya pun tanyalah kepada dia macam mana suasana dia belajar dengan cikgu, dengan kawan-kawan dia semua tu kan. Okey, kita tengok pada kebaikan ni lah. Yang pertama sekali adalah kita senang faham lah. Senang faham ni macam mana maksud dia? Okey, senang faham ni adalah apabila kita attend kelas kita kan secara face to face dan cikgu ajar. Apabila cikgu ajar, kita tak faham, kita tanya balik, cikgu macam mana soalan ni nak settlekan cikgu? Cikgu terang apa maksud? Cikgu terangkan semua ni kan. So apabila kita ajukan soalan seperti kan, automatik kita masuk yang kedua, iaitu kita beri tempuan pada cikgu tu. Kita beri tempuan, kita fokus pada cikgu tu sambil kita tanya tu. Dan yang ketiga adalah kita boleh berinteraksi dengan cikgu tu secara tak ada sangkut-sangkut, secara direct terus kan tanya. Okay, yang keempat ni, kita juga senang berinteraksi dan juga kita senang jumpa kawan kita secara face to face lah. Ada seorang ni kalau malu ke, jadi pemalas nak tanya cikgu ke, takut cikgu tu marah kita balik ke apa semua tu kan. So kita berjumpa kawan kita kan, tanya soalan, tanya macam mana belajar tadi kan, aku blur lah semua tu kan. Kebiasaannya ada juga member macam tu kan. So kalau tak jumpa member kat sekolah, jumpa member kat rumah kan, lagi senang. Sebab saya tahu STPM ni kawan tu kebanyakan berdekatan dengan rumah ataupun berdekatan dengan kita punya daerah. Macam pelajar IPTA ni tak semudah macam STPM untuk berjumpa dengan kawan secara face to face lah. Di mana IPTA ni kebanyakannya datang daripada berlainan negeri dan juga berlainan daerah. So nak jumpa tu kena jumpa secara online lah, di alam maya lah. Okey, ramai kata alah apa yang susahnya, buatlah Google Meet ataupun buatlah secara WhatsApp video call semua tu kan. Ya betul, memang betul anda cakap. Saya kata macam ni lah. Tapi masalah internet pun kadang-kadang tak semestinya macam ni, kadang-kadang macam ni. Memang payah jugalah. Kadang sangkut pun tak ada function juga sebenarnya. So kita tengok pada keburukan dia. Keburukannya just kontra daripada IPTA lah. Sekali masa ni kita akan tak adalah bazirkan masa sebenarnya. Kita spend je masa untuk pergi kelas kan. Kalau macam student lelaki kena naik motor, kena bangun pagi awal-awal, kena siap semua tu kan. Okay, so dia banyak menggunakan masa kan. So yang kedua adalah kita punya pembelanjaan kita lah. Pembelanjaan kita dari segi duit minyak semua. Betul, duit minyak kalau motor setakat RM3 tu tak ada masalah kan. Kalau jahat kereta perempuan memang parak sikit lah kan, kalau kena jam semua tu kan. Okey, kita pergi pula perkara yang kedua, iaitu cuti. Okey, bila kita dengar pasal cuti, mestilah kita nak berehat, kita nak spend time family, kita nak spend time juga dengan kita punya member semua tu kan. Tetapi kalau pelajar IPTA ni, itu sekadar mimpi sajalah. Buat masa sekarang ni kan, kebanyakannya IPTA dia nak kejar dia punya syllabus dan juga dia nak short sem. Short sem ni depends pada IPTA lain. Macam saya politeknik, short sem selama tak silap saya 4 bulan je untuk sem yang kedua. Sekarang ni saya sem 2, 4 bulan saja kita spend kejar syllabus tu. Kadang-kadang cuti pun dia dikira kita kena hadir juga kelas. Apabila kita kejar syllabus ni, yang pertama sekali adalah kita punya spend time dengan family ni agak terjejas lah. Di mana family akan aturkan macam okay, hari Sabtu ni kita keluar pergi jalan makan pada pukul apa, contoh pukul 9 hingga pukul 12. So family dah aturkan, macam mak ayah kita dah aturkan semua tu. Tiba-tiba kan berlakunya last minute, di mana lecturer akan bagi tahu pada pukul 8 ataupun 8.30. Kadang-kadang ada yang lagi seminit nak pukul 9 tu bagi tahu kak, kita adakan kelas ni untuk kita habiskan subtopik ni semua. Itu tak apa lagi, dia buat last minute untuk mengajar.
Yang paling sakit sekali, dia bagi last minute untuk adakan quiz dan juga test. Itu memang sakit sangat. Kenapa tak beritahu awal kan? Bila kita cakap kenapa puan tak bagi tahu awal, patutnya awak kena prepare lah. Saya ajar awak, mestilah kena tahu kan. Oh, sakit hati tu aku kan, macam tak boleh tu. Sebab lecturer ni kan pemberi ilmu kan, so tak baik jugalah nak kata-kata kesan. Tapi macam tetapi ada jugalah benefit dia sedikit sajalah, iaitu saya cakap short sem kan. So bila dia short sem, dia jimatkan masa sem tu lah. Okay, macam STPM ni ada juga short sem, tapi short sem dia tak adalah dia berkait sampai waktu cuti kan. Ni kita boleh lah spend time dengan family, spend time dengan friend. Kita juga boleh spend time kita punya diri sendiri lah, untuk enjoy pergi mana-mana saja kan. So kita pun boleh atur kat masa. Just kadang-kadang cikgu-cikgu STPM pun dia akan bagikan latihan je kan, latihan ataupun assignment. Kata cuti ni buatlah assignment macam ni kan. So agak benda tu kita boleh aturkan masa kan. So memang senang lah. Okay, kita sampai penghujung rancangan. Tak boleh hurau je. Okay, kita sampai perkara yang terakhir, iaitu dialek ataupun lorat lah. Okay, dialek ni dia punya perkara ni tak terlalu besar dan tak terlalu kecil lah. Dia punya keburukan dia. Okay, keburukan dia, kalau IPTA ni agak payah sikit lah untuk faham bahasa-bahasa seperti Pantai Timur dan juga belah-belah utara, dan paling teruk sekali Sarawak dan Sabah lah. Okay, dia punya teruk tu macam mana? Teruk dia tak terlalu drastik sangat lah dia punya teruk tu. Teruk tu apabila kita nak berinteraksi dengan dia lah. Macam kita nak buat assignment semua tu kan. Macam mana nak buat ni kan? Macam saya Politeknik Dungun Terengganu, memang kena belajar bahasa Terengganu dan juga bahasa Kelantan lah. Di mana macam punya poli tu memang banyak orang Kelantan juga dengan orang Terengganu kan. So kena belajar juga lah. Macam dia tak biasa lah. Macam kita panggil, kau ni buat kerja macam mana macam dia tak faham. Kau tak faham, dia faham. Tapi macam rasa janggal lah. Macam kita kena sebut, mu ni buat gapo, kena macam tu lah. Itu lah. Okay, macam saya ni, saya berasal dari KL. So memang agak payah sikit lah nak adapt bahasa ataupun dialek Kelantan dan Terengganu kan. Sebab diorang cakap ni memang pekat lah, memang pekat pure punya. Bila saya jumpa, diorang sembang kan, lagilah saya macam apa benda diorang sembang ni kan. Tapi kita tak boleh lah dia cakap, oi kau sembang apa ni, cakap KL lah. Memang satu benda yang kurang sopan. Sebab umpama macam ni lah, kita datang orang tu, kita suruh orang tu buat air, kita mengarah dia, kita suruh buat makanan semua. Orang tu cakap kau siapa, kau apa semua tu kan. Memang kena nombok sebiji kan, kata kan. Kita balik pada cerita semula, di mana apabila kita belajar dialek orang ni, ada juga kebaikan dia sebenarnya. Di mana apabila kita belajar bahasa orang, kita boleh guna semula. Di mana apabila kita travel ke Kelantan ke Terengganu ke kan, macam kita nak beli barang apa, ataupun kita nak menanya ke orang semua tu kan. So mudahlah orang tu nak faham. Kadang-kadang kita cakap KL ni tak semestinya semua orang faham apa bahasa kita gunakan lah. Alright, kita pergi pada STPM pula. Di mana STPM ni keburukan dia tak ada pun sebenarnya. Dia ada kebaikan lah. Kebaikan di mana dia faham apa yang cikgu sampaikan, apa cikgu guna bahasa tu lah. So kepada pelajar batch 03 dan juga 04 untuk ambil decision kan, macam nak masuk STPM ke, nak ambil PTA ke, fikirlah masak-masak. Dan fikir jugalah apa yang saya cakap tadi, dia punya keburukan, dia juga kebaikan. Dan juga yang paling penting, bidang yang kita nak ambil ni lah, adakah bidang ini kita boleh carry sampai habisnya ataupun tamatnya kita punya PTA ataupun STPM. So fikirlah masak-masak dulu. Sebab jangan dengar daripada kata-kata orang. Kadang-kadang kata orang ni tak semestinya betul. So fikirlah secara logik lah. So sekian pada saya. Assalamualaikum.